kita mulalah dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala izin lagi teman kita malam ni untuk tersambung terus kelas tajwid online kita insya-Allah. Baik bagi yang baru join tu kita menggunakan kitab tajwid yang ditulis oleh Ustaz Dr. Surul Sihabuddin Jadi kalau ada kitab ni insya-Allah sebagai rujukan kita. Dan yang tidak ada memiliki kitab ni jangan risau, saya ada postkan sekali dengan nota boleh sebagai rujukan. Dan dalam masa yang sama ni nanti saya akan selitkan dengan PowerPoint untuk penerangan lebih lanjut nanti insya-Allah. Baik. Malam ni insya-Allah kita di bab yang ke-5. Di muka surat 100 kalau kitab yang terbaru ni di muka surat 100. Jadi yang kitab yang lama tu yang mana milik kitab yang lama tu mungkin dia selisih 1 atau 2 muka surat sajalah Baik, dalam bab yang kelima ni dia membahaskan tentang hukum izhar qamari dan idgham syamsi. Dan sebagai ada juga tambahan dia akan bahaskan juga dalam bab alif lam asliyah jadi kita akan tengok satu persatu nanti insya-Allah. Baik, pertama kita tengok pada hukum izhar qamari Pengertian. Izhar qamari ialah mensukunkan bacaan lam pada alif lam, iaitu alif lam ta'rif Di sana dia disukunkan lam tu apabila bertemu huruf-huruf qamariyah dan huruf alif bagi alif lam didapati bertanda kepala shad Alif tu ada kepala shad yang kita panggil alif hamzah wasal, dan huruf lamnya pula didapati sukun. Itu alif lam qamariyah. Alif lam ini bukanlah asal tetapi ia ditambah di awal kata nama sebagai tanda khas iaitu makrifah dalam bahasa Arab Jadi penerangan ni ada saya jelaskan di dalam nota yang saya bekalkan tu Jadi asal dia isim nakirah Jadi untuk menjadikan dia nama khas ataupun isim nakirah, maka dia letak sebagai alif lam ta'rif, dia letakkan untuk menjadikan dia nama khas maksud dia. Baik, alif lam qamariyah dia berlaku apabila alif lam ta'rif tadi iaitu alif yang ada kepala shad tu hamzah wasal, selepas dia ada lam. Lam tu bertanda sukun dan dia akan bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf ni, iaitu hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan ha. Inilah huruf-huruf alif lam qamari Okey, contoh-contoh ada diberi di muka surat 101 tu. Jadi yang penting cara bacaan itu yang kita nak ambil iaitu apabila hukum alif lam qamari cara bacaan dia hendaklah disukunkan lam itu. Dan hati-hati jangan ada unsur-unsur saktah, unsur-unsur qalqalah ataupun unsur-unsur tawalud. Itu yang penting. Jadi dia bagi contoh, kalau alif lam qamari bertemu dengan hamzah contohnya, jadi dibaca matikan lam tu.
Al-awwal wal-akhir. Jadi yang elakkan membaca dengan tawalud ataupun qalqalah ya. Al-awwal wal-akhir. Jadi tak adalah yang macam tu kan. Tapi kod-kod ada, elakkan. Ya. Ataupun ada unsur-unsur saktah. Saktah macam mana? Terberhenti pada lam yang bertanda sukun tu. Al-awwal wal-akhir. Dia terberhenti. Sebab apa dia nak jaga tak bagi dia melantun. Ya? Jadi dia berhenti, dia senyapkan suara dia. Yang tu tak betul. Ya? Baca biasa saja. Cuma kawal ya. Nurul. InsyaAllah. Al-awwal wal-akhir. Jadi yang lain pun sama. Al-jibal. Ya, kita ambil contoh-contoh yang lain. Al-yahud. Al-huda. Jadi semua dimatikan lam tu secara sunyi betul ya. Jangan ada unsur-unsur lantunan. Yang tu ya. Di muka surat 101 contoh dia tu. Jadi ini semua hukum-hukum alif lam qamariyah yang disebut juga izhar qamari. Izhar maksud kita jelaskan lam yang bertanda sukun tu ya. Qamari bermaksud huruf-huruf yang selepas dia itu dinamakan huruf-huruf qamariyah yang 14. Okey ya. Hukum bacaan dia dah sebut dah di muka surat 102 ya. Katanya hukum bacaan huruf alif lam yang ditemui sebelum 14 huruf tu tadi, iaitu huruf qamariyah, ialah izhar, iaitu mensukunkan huruf lam tersebut. Jadi matikan huruf lam. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qari'ah. Begitu dimatikan dia. Maksud mensukunkan bacaan di sini ialah menyatakan bacaannya dan tidak menggabungkan lam tersebut ke dalam huruf selepasnya. Maka lam sukun tu dibaca kata dia. Jangan ditinggalkan. Jangan kita masukkan hamzah wasal tu terus ke huruf selepas dia tu. Dengan meninggalkan lam yang bertanda sukun. Itu salah bacaan gitu. Itu maksud dia. Izhar di sini juga bermaksud tidak memanjangkan suara huruf lam tersebut dan tidak juga memantulkan suara lam sukun itu. Yang seperti disebut tadilah. Jangan dipanjangkan suara lam tu ataupun dilantunkan suara lam tu. Dia kata diizharkan bacaan huruf lam itu kerana taba'ud, iaitu berjauhan makhraj huruf lam dengan 14 huruf qamadah. Inilah sebabnya kenapa apabila alif lam ta'rif ni tadi bertemu dengan salah satu 14 huruf tadi ya, hamzah, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, fa, ain, qaf, ya, mim dan ha ni tadi ya, dibaca dengan jelas, dibaca dengan izhar kerana kedudukan 14 huruf ni ya berjauhan dengan lam. Makhraj lam di mana hujung tepi lidah ya diletakkan di hujung gusi kan ataupun di hujung langit-langit. Jadi huruf-huruf hamzah, ba, ghain ini semua berjauhan dengan lam. Maka sebab itulah apabila kita berjumpa dengan hukum ni di dalam bacaan, tidak boleh dijelaskan huruf lam yang bertanda sukun tu. Cuma dia kata jangan ada unsur-unsur memantulkan bacaan dia atau memanjangkan suara lam atau ada seolah-olah terberhenti. Bagi contoh tadi, memanjangkan begini Al-awwal wal-akhir. Tak mau baca macam tu. Yang dimasukkan dengan jelas tadi, pegang saja huruf lam tu, lepaskan. Al-awwal wal-akhir. Elakkan al-awwal wal-akhir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia ada ala tu, tak mau Al-qari'ah. Mal-qari'ah. Yang tu yang dikata yang ada memantul tu. Okey, sebab dinamakan pada muka surat 102 tu digelar izhar bagi hukum ini kerana huruf lam sukun yang dizahirkan bacaannya dan digelar qamari pula kerana huruf-huruf yang ditemui selepas lam sukun itu terdiri dari huruf qamariyah.
Dinamakan izhar kerana kita jelaskan suara lam sukun tu, ya. Di Komariah ni pula kerana huruf-huruf yang 14 tu digelar sebagai huruf-huruf Komariah kata dia, ya, yang berjauhan. Baik, itu selesai ya bab alif lam Komariah. Kemudian kita tengok pula alif lam Samsi, ya. Alif lam Samsi ni dihukumkan dengan nama idgham syamsi. Kita tengok pengertian dia. Idgham Samsi ialah menggabungkan huruf lam, iaitu pada alif lam tu tadi, ke dalam huruf-huruf syamsiah yang datang selepasnya. Huruf alif lam, huruf alif bagi alif lam ni tadi, iaitu alif tu yang ada tu, didapati bertanda kepala huruf sod. Di atas alif tu ada kepala sod yang dipanggilkan hamzah wasal kan. Dan huruf lamnya pula didapati tidak bertanda. Di sini pula berbeza dengan alif lam Komariah tadi. Kalau alif lam Komariah, ya, selepas hamzah wasal, lamnya bertanda sukun. Tetapi bagi idgham Samsi ni pula, selepas hamzah wasal, lamnya kosong saja. Tidak ada apa baris. Itu sebagai tanda dia. Ya. Alif lam ini bukan asal, tetapi suatu yang ditambah pada awal kata nama khas, iaitu makrifah dalam bahasa Arab. Ya. Jadi alif lam ni juga disebut alif lam ta'rif. Ya. Sama ada dia dalam hukum alif lam Komariah ataupun alif lam Samsiah ni tadi. Bagi alif lam tu sendiri, disebut juga alif lam ta'rif. Iaitu alif lam yang datang sebelum isim nakirah. Jadi bila datang aja alif lam ni pada isim nakirah, maka isim nakirah tu dibentukkan menjadi isim makrifah. Daripada isim nakirah ni nama am, bila datang alif lam ni dia jadi nama khas. Macam dalam nota saya ada contohkan yauman contohnya, itu makna hari secara umum. Kalau dia letak alif lam sebelum dia tu jadi al-yaum, makna hari yang ditentukan. Mana hari itu hari contoh hari pembalasan ke, hari perhimpunan ke, itu maksudnya. Baik, huruf-huruf idgham Samsi ini juga ada 14. Ya. Ta, tha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, lam dan nun. 14 juga. Jadi daripada 28 huruf hijaiyah, 14 untuk izhar Komari, 14 lagi untuk hukum idgham Samsi. Jadi 14 huruf di atas digelar huruf-huruf Samsiah dan alif lam. Di awal huruf-huruf tersebut juga digelar alif lam Samsiah. Itu nama dia lah ya. Jadi hukum bacaannya idgham Syamsi. Idgham bermaksud gabung, Samsi huruf-huruf yang datang selepas dia tu. Jadi lam itu digabungkan dengan huruf-huruf yang datang selepas dia. Sama ada ta, sa ke atau dal ke, zal, ro, zai, sin, shin dan seterusnya sampai ke nun tu ya. Digabungkan. Okey, contoh-contoh ada dibagi di muka surat 103 tu ya. Macam di sini ya, kita masukkan terus hamzah wasal dibariskan atas seperti biasa ya. Terus masuk ke huruf selepas lam tu. Lam tu tidak berbaris, huruf selepas lam tu bertanda sabdu. Jadi itu maksudnya ya. Kalau ad-din, kalau jumpa dengan dal, ad-din, kalau jumpa dengan zal semua cara bacaannya sama. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi hamzah wasal tu terus ambil ke huruf yang bersabdu dengan meninggalkan lam tu tadi. Itu maksud hukum izhar idgham Samsi ya. Jadi contoh-contoh dia ada dibagi pada muka surat 103 dan 104 di sana. Jadi kebanyakan hukum-hukum ni kita dah maklum dah faham ya. Jadi rasanya tak ada masalah sangat. Cuma nanti di dalam PowerPoint nanti saya nak kongsi dengan semua yang ada ni ya. Antara lain-lain daripada hukum lam sukun ni ya, ada beberapa lagi yang tidak ada disebut dalam kitab ni, nanti kita kongsi nanti insya-Allah. Baik, pada alif lam Samsiah ni ya, hukum bacaan 2.42 dia tulis di sana, hukum bacaan huruf alif lam yang ditemui sebelum 14 huruf Samsiah ini ialah idgham, iaitu digabungkan ya, iaitu digabungkan suara huruf lam tersebut ke dalam huruf selepasnya. Jadi yang
yang kita nampak ni selepas lam tu memang huruf dia bersabdu. Jadi bermaksud lam tu tadi dimasukkan terus ke dalam huruf selepas dia. Okey, sedikit dia tentang cara bacaan dalam hukum alif lam samsiah ni. Jadi kita cuba kita rujuk kalau yang ada nota. Cuma saya nak contohkan bagaimana kita nak membaca pada hukum idgham samsi ni Iaitu apabila kita nak gabungkan lam ke dalam huruf selepas dia, sama ada huruf ta, ataupun dal atau zal, pastikan pegang dulu huruf yang bersabdu tu, kemudian baru dibariskan. Pegang sebentar. Contoh at-tawwab, at-tawwab. Jangan at-tawwab ataupun ar-rahman, ar-rahim. Itu tak cukup banyak yang contoh-contoh yang 14 huruf tu tadi kalau boleh pegang dulu. As-samad, as-samad. Terutama huruf-huruf yang mempunyai sifat yang kuat. Kita dah belajar dulu tentang sifat-sifat huruf. Mana sifat-sifat yang kuat seperti qalqalah ke, tafasi, sofit, ini sifat-sifat kuat ataupun gunnah. Bila huruf-huruf yang memiliki sifat-sifat yang kuat ni, maka pegang dia lagi kemas baru dibariskan huruf tu. Jadi kalau kita tengok contoh-contoh dalam idgham samsi ni dalam surah An-Nas contohnya Qul a'udzu birabbin nas. Ini pasal dia ada sifat dengung nun ni maka didengungkanlah dulu. Jadi kalau yang tidak ada sifat dengung macam wadduha wal laili idza saja. Jadi kita pegang dulu. Wadduha, jangan wadduha tu ringan tak mau macam tu. Jadi dalam masa kita bertalaki nanti kita raikan cara bacaan dia. Baik, itu sedikit pada lam, alif lam samsiah. Cuma kalau dulu-dulu kita belajar tentang alif lam qamariyah dengan alif lam samsiah ni, ada satu kaedah macam mana dia kata antara bulan, matahari dan bintang. Dan saya pun dah lupa lah yang tu. Itu kalau macam grup Quran Bestari kalau nak tahu kaedah macam mana nak membaca hukum alif lam samsiah dengan alif lam qamariyah ni tentang bulan, bintang dan matahari tu, rujuk dengan Ustazah Latifah Harun. Dia pandai menyusunkan cara macam mana nak baca kaedah tu Baik, seterusnya kita tengok pada muka surat 103, lam pada lafaz jalalah dan isim mausul. Ini juga penting dalam bacaan kita nanti. Iaitu alif lam yang terdapat pada lafaz jalalah, kalimah Allah tu dan isim mausul adalah tergolong dalam hukum idgham samsi. Isim mausul nanti saya akan jelaskan Lafaz jalalah ialah perkataan-perkataan yang ada lafaz Allah tu. Itu lafaz jalalah dipanggil. Dan isim mausul ialah perkataan kata nama penyambung. Dia menyambung kata nama menyambung antara huruf ayat sebelum dan selepasnya itu. Jadi dalam bacaan bila dalam isim mausul hati-hati. Kalau boleh, kalau isim mausul ni berada di tengah-tengah ayat, elakkan kita berwaqaf padanya atau memulakan bacaan dengannya. Isim mausul ni ada 4 kalimah pada kalimah Allah ni kita tahu lafaz jalalah ni pada kalimah Allah tu. Cuma cara bacaan tu hati-hati, nanti saya akan contohkan. Jadi, walaupun alif lam pada dua kata nama ini adalah huruf asal yang tidak boleh diceraikan dari perkataan asalnya, ia tetap dikira alif lam samsiah. Dia bukanlah alif lam tambahan dia memang asal-asal memang dah ada lah dalam kalimah tu. Jadi ia tidak dikira sebagai lam asliyah.
Ini kerana terdapat dua huruf lam yang digabungkan dalam perkataan tersebut. Ya. Sila rujuk kitab-kitab ilmu ta'rif. Ini tasrif ni kita boleh inilah kalau yang mendalami ya dalam bahasa Arab. Mereka akan jumpalah kitab ni. Yang penting kita nak faham dalam bacaan Al-Quran kita saja dulu. Ya. Okey, untuk lam lafaz jalalah ni cuba tengok pada nota ya. Di muka surat 11. Okey. Apabila kita bertemu dengan lafaz jalalah dalam bacaan Al-Quran, pastikan lam jalalah tu, lam yang bersabdu tu daripada kalimah Allah tu, ya, ditaghliskan bacaan ni, ditebalkan. Bunyi dia law ya, law. Jangan bukan ya law, la setengah tu baca la ya. Dia baca law bunyi dia. Itu yang perlu kita ambil secara bertalaki tu ya. Contoh pada surah Al-Ikhlas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Okey, di sini kita tengok lafaz jalalah kalimah Allah tu qul huwallah. Allah bunyi dia ya. Allah. Jangan baca qul huwallahu ahad. Allahus samad. Itu bukan tahliz ya. Dia tak cukup. Bunyi la bunyi dia. Satu lagi perlu dijaga ya, apabila lafaz jalalah huruf sebelumnya tu berbaris fathah ataupun dhammah ya, maka tebalkan pada lam tu, ditaghliskan dia, la bunyi dia. Kalau sebelum dia berbaris kasrah baru dinipiskan ya. Kulillah baru boleh baca la. Jangan baca kulillahum, itu salah. Okay, yang kedua, jaga ya pada lafaz jalalah, kalau huruf sebelum dia huruf istifal. Ya. Jadi huruf istifal ni kekalkan dengan bacaan tafkhim, iaitu nipisnya ya. Contoh waw tadi. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Elakkan membaca pada huruf istifal ni dengan berbunyi yang merosakkan hak dia. Contoh pada waw tadi, dia berbunyi Qul huwallahu ahad. Waw bunyi dia, dia wa. Jangan bunyi wa. Begitu juga Allah, jangan baca Allahu samad. Yang tu tak mau. Kemudian satu lagi pada lafaz jalalah juga dia berlaku pada contoh pada surah Ali Imran tu ya. Ini juga lafaz jalalah kalimah Allah tu. Jadi pada lam yang bersabdu tu naklah dibaca dengan dua harakat Qulillahumma malikal mulk. Baca dua, jangan baca Qulillahumma malik. Ni pendek di situ, tak mau ya. Ada juga berlaku sekala ya, terjumpa. Jadi selepas ni bila kita bertalakin ni jumpa pada lafaz jalalah ya, pada kalimah Allahumma ni pada lam yang bersabdu tu dibacalah dengan dua harakat ya. Begitu juga ya, kita contoh dalam nota yang saya bekalkan tu, contoh pada huruf mim ya. Kalau dia bertemu dengan kalimah Allah, maka lam yang bersabdu tu ditaghliskan dia ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Elakkan membaca Khatamallahu ala, ya, khatamallahu, la, bukan la bunyi dia. Begitu juga jaga pada huruf mim, jangan ditebalkan dia. Khatamallahu ala qulubihim. Khatama bunyi dia, tak mau. Khatamallahu ala qulubihim. Begitu juga kalau huruf sebelum kalimah Allah itu berbaris dhammah ya, maka ditebalkan jugalah ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada ya. Fazadahumullah, Allah bunyi dia begitu ya. Itu pada lafaz jalalah. Baik. Kita tengok pada nota ya di muka surat 12, contoh bacaan apabila huruf sebelum kalimah Allah tu berbaris kasrah.
maka dinipiskan lam yang bersabdu tu, lafaz jalalah tu. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Okey, di sini kita boleh jumpa pada kalimah Allah, huruf sebelum dia ba berbaris kasrah, maka dibaca dengan nipis pada lam yang bersabdu. Begitu juga pada alif lam samsiah dan alif lam qamariyah. Itu pada wa minan nas. Dengungkan dulu pada nun tu. Inilah satu-satu dalam alif lam samsiah. Dia ada dua bacaan. Satu idgham samsi bila gunnah, satu lagi idgham samsi bi gunnah. Okey, ada 14 huruf dalam alif lam samsiah. Pada huruf nun ni saja. Apabila lam ta'rif berjumpa dengan nun, maka ada hukum dengung di situ. Jadi dia ni duduk di dalam martabat gunnah yang kita belajar baru ni, di dalam martabat yang pertama, iaitu martabat musyaddadah. Jadi kalau semua hukum yang duduk di dalam martabat musyaddadah, dengung dia dengung yang paling sempurna, dua harakat. Dan dengung tu datang daripada mana? Daripada pangkal hidung. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Billah, nipiskan pada lam tu. Wa bil yaumil akhir. Jangan baca wa bil yaumil akhir. Ialah kalah je, dia macam melantun pula lam pada izhar qamari itu. Okey, kita tengok pada contoh isim mausul yang dia katakan isim mausul ada 4 kalimah iaitu allazina, allazi, allati ataupun allai. Nah, yang ni jadi yang ini semua isim mausul. Jadi bila kita berjumpa dengan salah satu daripada isim mausul ni, dia berada di tengah-tengah ayat, elakkan berhenti di situ. Ataupun memulakan bacaan di situ. Bila kita berhenti di tengah-tengah ayat dia, kita ambil pada allazi itu, kita mulakan bacaan pula untuk menyambung bacaan. Elakkan begitu. Jadi contohnya begini. Wa qala alladhina kafaru rabbana arina alladhina adallana minal jinni wal ins. Nyam tu kita dah berhenti di tengah-tengah ayat, bila kita nak mula balik kita ambil pada kalimah allazi yang di tengah-tengah tu. Tak mau baca begitulah. Kalau kita nak ambil di tengah ayat, mulakan satu atau dua kalimah sebelum kalimah allazi itu tadi. Contoh, wa qala allazina kafaru rabbana arina allazina adallana rabbana arina allazina adallana minal jinni wal ins. Gitu begitulah seterusnya yang lain-lain tu sama Begitu juga pada kalimah allazi itu sendiri sama Bila dia berada di tengah-tengah ayat, jangan berhenti pada dia atau mulakan bacaan dengan dia. Contoh pada surah Al-Baqarah ayat 120 tu, wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dallazi ja'ak. Contoh, kita tak sampai apa kita berhenti situ. Kemudian kita ambil allazi ja'aka minal ilm. Jadi tak maulah baca begitu Kalau kita nak ambil undur ke belakang sedikit ambil kalimah yang sebelum dia tu. Contohnya ambil daripada ba'dallazi ja'aka minal ilm. Kurang-kurang macam tu. Begitu juga pada allai ataupun allati allati ada begitu samalah, itu semua isim mausul. Contoh isim mausul. Okey, seterusnya kita tengok pada kitab balik muka surat 107 pada 106 iaitu lam asliyah dia kata. Okey, lam asliyah ni apa? Lam asliyah ialah lam huruf asal bagi sesuatu perkataan. Lam ni memang lam yang memang ada sedia ada dalam kalimah tu. Dia bukan yang mendatang
bacaannya perlu diizharkan. Nah, semua ya, lam asliyah ni dalam bacaan dia kata perlu dijelaskan. Ia bukanlah alif lam tambahan yang boleh dikaitkan dengan hukum qamariyah ataupun samsiah. Dia tidak, dia bersendirian lah hukum dia, lam asliyah ni. Semua bacaan dia kata perlu dijelaskan di situ. Hukum bacaan lam sukun yang asal bagi sesuatu perkataan ialah izhar. Izhar maksud jelaskan dia. Iaitu menjelaskan lam sukun. Jadi masa kita menjelaskan lam asliyah ni yang bertanda sukun tu, samalah kaedah dia. Jangan ada unsur-unsur lantunan, ada unsur-unsur saktah di situ. Yang tu ataupun unsur-unsur lama sangat kita pegang dia. Walaupun terdapat huruf-huruf samsiah, huruf lam tetap disukunkan. Walaupun ada huruf samsiah tu tetap ia disukunkan, tidak digabungkan. Kerana ia adalah huruf asal perkataan tersebut. Di sini berbeza dengan alif lam samsiah ataupun hukum alif lam qamariyah tadi. Walaupun kita jumpa lam ni bertanda sukun dalam kalimah tu, selepas ni kita jumpalah sama ada huruf samsiah ke huruf qamariyah ke. Dan kalau huruf samsiah jangan digabungkan. Jelaskan pada lam tu. Nanti kita boleh nampak contoh-contoh dia nanti. Okey, perhatikan contoh-contoh huruf lam asal bagi perkataan kata nama, iaitu isim ataupun perbuatan, fi'il, dan kata perintah, iaitu amar. Di bawah tu contohnya. Jadi kalau kita jumpa lam yang bertanda sukun dalam perkataan tu, itu lam asliyah lah nama dia. Jadi jangan digabungkan dengan huruf selepas dia. Dibaca bersendirian pada lam tu. Dia kekan dengan tanda sukun. Itu contoh ada dalam kitab tu. Dan secara pecahannya di buku surat 107 tu, itulah dalam kitab ni dia membahaskan 3 kumpulan dalam hukum lam ni, lam sukun, iaitu izhar qamari, idgham samsi dan lam asliyah. Yang tu saja. Sebenarnya ada lagi lam-lam fi'il amal ni tadi yang boleh kita bahaskan secara lanjut lagi insya-Allah. Jadi untuk ini saya nak tunjukkan PowerPoint bagi yang tidak ada kitab, yang tidak dapat print nota ni cuba tengok sedikit pada PowerPoint yang saya nak tunjukkan ni Sekejap saya nak ambil apa ni PowerPoint tu. Okey, ini dia Lambat sikit. Okey Ulama mengatakan bahawa ketika melafazkan lam sakinah yang diizharkan, hendaklah menjaga perkara-perkara berikut. Yang dalam kitab tadi jangan dibariskan lam sakinah. Kebiasaannya dibariskan dengan fathah. Jadi daripada alif lam ta'rif ni, maksud dia pada lam sakinah, berhubung lam sakinah pada alif lam ta'rif, biasanya dibariskan pada hamzah wasal tu dengan baris fathah. Kemudian dia kata tidak melahirkan sifat qalqalah pada lam sakinah dan meninggalkan saktah. Jangan ada unsur-unsur saktah dalam bacaan.
Ini matan dia daripada Imam Ibnu Al-Jazari, dia kata wahrus ala sukuni fi ja'alna an'amta wal maghdubi maqdalalna. Ini dia bagi tahu ya, bersungguh-sungguhlah kamu ketika melafazkan sukun yang terdapat pada kalimah ja'alna tadi, ya. Ja'alna, ada itu maksud dia, tak mau baca begitu, ya. Ja'alna, bersungguh-sungguh kata dia, matikan lam tu. An'amta al-maghdubi dolalna, itu maksud dia dalam matan ni. Bermakna pada lam sukun, hati-hati jangan ada unsur-unsur tawalud. Dan seterusnya dia kata pada lam sakinah ni adalah lam yang tidak berbaris, ya. Jadi itu hukum dia, maksud dia. Lam yang tak ada bawa baris. Itu maksud lam sukun. Lam ini akan menerima baris apabila bertemu dengan huruf-huruf sukun. Ini contoh dia. Asal kalimah kul Allah. Nah, ya. Tetapi bila dia bertemu dengan huruf pertemuan dua sukun, dalam hukum pertemuan dua sukun, contoh dia bertemu dengan kalimah Allah, lam sukun tadi dibariskan. Itu yang kita baca kulillahu, ya, asal dia kul Allah. Jadi untuk memudahkan bacaan, lam sukun tu dia dibariskan kasrah. Dalam ini kaedah dalam hukum pertemuan dua sukun. Ini contoh-contoh dia, kita banyak kita jumpa dalam bacaan, ya. Jadi selain daripada pertemuan dua sukun pada tanwin yang kita dah biasa tu, yang kita keluarkan nun wiqayah tu yang berbaris kasrah, pada huruf lam juga ada hukum iltiqa' disakinain, ya. Dan pada huruf mim juga ada, ya, hukum pertemuan dua sukun. Dan banyak lagi lah, pada ta pun ada, ya. Kita akan jumpa bila dalam talaki nanti saya akan tunjukkan, ya, contoh-contoh pada huruf yang lain. Baik, dalam lam sakinah ni, ya, ada 5 jenis, ya, lam sakinah ni yang perlu kita tahu juga, iaitu pada hukum lam ta'rif yang kita bahaskan sejak tadi, kemudian pada lam fi'il, pada lam harf, lam isim dan lam amar, ya. Itu antara hukum-hukum lam sakinah. Kemudian ini dia, ya. Dalam hukum lam sakinah, kita dapat tadi lam isim ada, lam ta'rif, lam amar, lam fi'il, lam harf. Okay. Cuma yang penting yang kita nak tahu dah hukum bacaan dia. Pada hukum lam isim, bacaan dia izhar. Ya, yang tu. Kemudian pada lam fi'il, dia ada 2 bacaan dia. Satu dibaca dengan izhar, satu dibaca dengan idgham. Jadi kita tengok dulu apa gambar rajah ni, ya. Nanti saya akan jelaskan. Pada lam haraf, ya, ada 2 bacaan. Satu izhar, satu idgham. Pada lam amar dia baca dengan izhar sahaja. Cuma yang menjadi tumpuan kita dalam kitab yang kita baca malam ni adalah pada lam ta'rif tu tadi. Ya. Kita tengok, ya, laluan di ke bawah tu ada 2 bacaan. Satu dibaca dengan izhar, satu dibaca dengan idgham. Yang dibaca dengan idgham ni pula ada 2 keadaan. Satu berserta dengung, satu lagi tanpa dengung. Yang ini yang banyak kita akan bahaskan dalam pertemuan malam ni, ya. Cuma yang lam isim, lam amar, lam fi'il, lam haraf ni, dan insyaAllah ada kesempatan kita tengok nanti. Baik, pada lam sakinah ni, pada lam ta'rif terutamanya, ini dua hukum yang menjadi perbahasan kita malam ni, ya, pada izhar dan idgham. Ya. Iaitu izhar dibaca pada hukum alif lam qamariyah, dan idgham dibaca pada hukum alif lam samsiyah itu tadi, ya, idgham samsi. Baik, kita tengok yang ini dulu pada lam ta'rif, ya. Lam ta'rif adalah lam ziyadah. Ini, ya, secara uraian dia. Bila dikatakan lam ta'rif itu adalah lam ziyadah, ya, iaitu lam tambahan yang masuk pada kata nama am yang dikenali sebagai isim nakirah dan menjadi kata nama khas yang dikenali sebagai isim ma'rifah. Contoh dibagi situ, asalnya yauman, ya. Jadi bila datang lam ta'rif, iaitu hamzah wasal dan lam tu letak sebelum dia menjadi al-yaum, ya. Jadi itu menjadi isim ma'rifah. Daripada yauman tu tadi nama am saja, bila datang al-yauma ni tadi dia menjadi nama khas.
Itulah maksud dia ya. Fungsi alif lam ni tadi. Ini contoh dia bagi ya pada lam tambahan tadi, lam ziyadah lazimah, satu lagi lam ziyadah ghairu lazimah. Maksud dia begini ya, pada lam ziyadah lazimah, lam tambahan yang masuk pada kalimah dan tidak mungkin dipisahkan dari kalimah. Contoh pada kalimah allazi tadi. Ya. Mana di dalam lam yang saya merahkan tu, dia ada dua lam dalam tu. Dia tak boleh dipisahkan. Ya. Memang kena sebut. Baca macam mana pun, dia kena baca dengan lam tu juga. Berbeza dengan lam ziyadah ghairu lazimah, iaitu lam tambahan yang masuk pada kalimah dan mungkin dipisahkan dari kalimah. Maksud dia. Jadi lam tu ada masa kita baca, ada masa kita tak baca. Contoh dalam idgham samsi, lam tambahan ni tidak dibaca. Sebab apa? Hukum dia digabungkan lam tu ke dalam huruf selepas dia. An-nas. Lam tu tidak dibaca al-nas. Tidak begitu kan? Tapi pada kalimah al-ladzi ni kekal ya. Lam ziyadah tu kekal dibaca. Itu maksud dia tadilah. Contoh sana, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kedua-duanya tu alif lam samsiah kan, pada alladzi dan an-nasi tu. Tetapi pada kalimah alladzi dia kekal dengan suara lam, ya. Pada kalimah an-nas tu tadi lam tu tidak dibaca. Itu maksud dia. Okey, seterusnya kita tengok pada contoh yang dibagilah ya, pada lam ziyadah ghairu lazimah ni tadi. Samalah malikin nas. Tak baca langsung lam tu. Okey. Lam ta'rif kebiasaannya akan didahului oleh hamzah wasal. Ini sebagai apa ni ya, pengenalan dia. Kecuali jika sebelumnya dimasuki oleh salah satu dari dua lam ni tadi. Ya. Iaitu lam takkid ataupun lam taukid, lam penegasan ataupun lam jar. Ya. Itu kata sambung ya. Lalladzi ataupun linnasi. Itu dia. Jadi lam yang ada di situ adalah lam taukid, lam penegasan. Jadi di sini dia tidak didatangi dengan hamzah wasal. Yang tu ya, itu ini dalam sebagai tambahan lah, dalam kitab dia tak sebut ya. Nanti bila kesempatan yang ada nanti kita akan bahas tentang lam yang seterusnya, hukum lam sukun yang ada dalam bacaan kita. Lam takkid ni contoh di sinilah. Pada lalladzi, hamzah wasal langsung tidak ditulis di dalam kalimah tu ya. Jadi kenapa yang dimasukkan dengan lam taukid tadi ialah penegasan tadi ya. Kalau kita tengok ayat ni, terjemahan dia sesungguhnya, inna tu itu penegasan tu, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangunkan untuk tempat beribadat manusia ialah pada lalladzi itu ialah baitullah kata dia. Itu maksud lam penegasan tadilah. Ini sebagai orang kata tambahan ya, tambahan bila kita dah baca Quran ni, kita ambil lah sikit-sikit tentang bahasa ni. Begitu juga dengan pada lam jar ni tadi ya. Lam jar ni kata sambung ya. Inna awala baitin tadi. Sesungguhnya, inna tu sesungguhnya penegasan juga. Rumah yang mula dibangunkan untuk tempat ibadat manusia ialah Baitullah. Li, tu li itu tadi. Ini dikatakan lam jar. Ya. Ini kita mengenali tentang apa fungsi-fungsi lam ya, selain daripada lam sukun tadilah. Okey. Yang menjadi orang kata tajuk kita malam ni adalah dua ni sahaja ya, iaitu pada lam yang dibaca dengan jelas iaitu izhar pada hukum izhar qamari dan lam yang dibaca dengan idgham pada hukum idgham samsi. Baik, pada izhar qamari bacaannya secara jelas. Pada idgham, pada izhar izhar qamari ini dibaca dengan jelas. Pada idgham samsi ini tadi dibaca dengan menggabungkan lam ke dalam huruf selepasnya. Dan di sana ada dua bentuk bacaan. Satu dibaca dengan dengung pada huruf nun, satu dibaca tanpa dengung, baki yang 13 huruf samsiah tu tadi. Ini matan
Sahib Al-Salsabi Al-Safi, dia kata, dan namakanlah lam ta'rif tersebut dengan Qamariyah jika kamu menizharkan akannya, dan namakanlah dengan Samsiyah jika kamu mengidghamkan akannya. Ini cara menamakan hukum ni ya. Dulu-dulu kalau kita belajar tajwid ni, kita kena merujuk matan macam ni lah ya. Dia tak ada lagi kitab tajwid masa yang kita duk baca sekarang ni. Dulu inilah bentuk kita nak belajar tajwid. Baik, pada lam takrif ni tadi, alif lam ni tadi, dia ada dua hukum, iaitu izhar qamari dan idgham samsi. Ini huruf-huruf dia. Pada izhar qamari ada 14 huruf. Pada idgham samsi juga ada 14 huruf. Dalam nota pun ada saya bekalkan. Dalam kitab ada, boleh jadi rujukan. Okey, contoh izhar qamari. Selepas hamzah wasal, lam dia bertanda sukun. Pada idgham samsi, selepas hamzah wasal, lam dia tidak berbaris, kosong saja. Dan huruf selepas lam tu bersabdu. Inilah dia hukum idgham samsi. Jadi pada hukum izhar qamari tadi, dijelaskan pada lam yang bertanda sukun tu. Al-bab. Jadi pesan tadi, pada lam yang bertanda sukun tu, jangan ada unsur-unsur lantunan ataupun tawalud ataupun unsur-unsur saktah atau unsur-unsur memanjangkan suara pada lam sukun tu. Contoh, al-bab, al-jabbar, al-mi'ad. Jangan dipanjang pada lam dia. Jadi bacaan izhar bagi mana hukum pun bila ada hukum izhar di situ, sama ada izhar halqi ke izhar syafawi ke bacaan dia jelaskan saja pada huruf tu cepat jangan dipegang lama sangat. Al-bab, al-jabbar, al-mi'ad. Begitu Jangan ada unsur-unsur saktah. Al-mi'ad. Kita pegang lama di situ. Tidak biasakan saja. Manakala pada hukum idgham samsi, seperti saya kata tadi, selepas lam yang tidak berbaris tu, dia akan berjumpa dengan huruf yang bersabdu. Jadi dalam bacaan idgham samsi, jangan gopoh. Hamzah wasal, pegang terus pada huruf yang bersabdu, dan jangan cepat sangat. Ambil dulu sifat dominan pada huruf yang bersabdu tu. Kita dah belajar sifat huruf baru ni, jadi kita tahu. Macam contoh, pada huruf ra ada sifat takrir. Pada sin tu, kita tahu dia ada sifat hamas dia ada di situ, sofi dia ada di situ. Begitu pada dot, kita ada sifat istitolah, istiqlaq dia ada di situ. Jadi sifat-sifat kuat ni perlu dah diraikan dalam bacaan. Contoh pada idgham samsi ni, pada ra Ar-Rahman. Ambil dulu sifat ra tu, takril dia. Ar-Rahman. Pada sin pula ambil sifat sofi dia. As-salam. As-salam. Dah dapat sifat tu baru dibariskan. Ad-darar. Ad-darar, jangan ad-darar. Ar-Rahman, As-salam. Dia cepat sangat. Tak mau baca begitu. Pegang dulu huruf yang bersabdu tu. Okey, contoh dia di sini kita tengok beberapa contoh pada lam samsi dengan lam qamari ni tadi Bila pada selepas saja lam ta'rif, dia berjumpa dengan huruf yang bersabdu, pegang huruf tu, raikan sifat dia dulu, baru dibariskan. Berbeza dengan lam qamari ni tadi, pegang cepat dan jangan dilantunkan dia. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi elakkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ringan sangat bacaan kita. Pada hukum lam samsi dan dalam bacaan lam qamari tadi ada unsur-unsur tawalud. Kita tak mau baca begitulah. Baca biar kemas Bismillahirrahmanirrahim. Ambil takrir dulu. Alhamdulillah. Jangan tak mau. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila tak mau gitu. Itu contoh-contoh pada hukum lam samsi dan lam qamari tadi. Kemudian sebagai perhatian, alif lam yang terdapat pada kalimah lafaz jalalah dan isi mausul kata tadi adalah tergolong dalam hukum idgham samsi. Walaupun alif lam yang terdapat pada kalimah ini adalah huruf asal yang tidak boleh dipisahkan. Ia tidak dikira sebagai lam asliyah. Begitu keadaan pada isi mausul dan lafaz jalalah. Lam yang ada di situ bukanlah lam yang kita kategorikan dia sebagai alif lam samsiah tadi. Dia memang asal, dia memang dah ada di situ. Tapi bacaan dia seperti hukum lam samsiah tadilah. Itu sebagai tambahan sajalah. Ini dia contoh lafaz jalalah pada kalimah Allah tu Allah. Ataupun pada Qulillahumma malik. Pada Allahumma tu. Itu lafaz jalalah tu. Isi mausul pula contoh dia pada kalimah allazi, pada allazina, allati, ataupun allati. Ini semua contoh-contoh pada isi mausul. Ada 4 kalimah ni yang seperti saya katakan tadi. Kalau dia berada di tengah-tengah ayat, elakkan berhenti padanya ataupun memulakan bacaan padanya. Okey. Tajuk lam asliyah tadi di muka surat 106 tadi, ini contoh dia. Lam asliyah adalah huruf lam asal bagi sesuatu perkataan. Dia membina kalimah. Lam asliyah ni maksud dia membina kalimah tu. Jadi hukum bacaannya izhar apabila dia berbaris sukun. Jelaskan bacaan. Jangan ada unsur-unsur tawalud. Tidak tergolong dalam hukum lam qamariyah. Itulah beza dengan lam asliyah ni dengan hukum lam samsiah ataupun lam qamariyah ni tadi. Beza dia tang situlah. Dia ni lam memang asal-asal dia memang ada dalam kalimah tu. Bukan tambahan. Kita dah tahu tadi pada hukum lam qamariyah atau lam samsiah tadi, lam yang ada situ ada lam tambahan. Pada lam asliyah ni dia memang asal-asal memang sedia ada. Dia lam asli ini dia terdapat dalam perkataan isim, fa'il ataupun amar. Okey, contoh dia di sinilah. Pada faltaqa tu, yang merah tu. Di lam yang ada di situ adalah lam asliyah. Dia membina kalimah tu. Wa alquhu ataupun khalfihim. Cuma dalam bacaan jangan dilantunkanlah lam yang bertanda sukun tu. Itu juga sama. Bentuk bacaan dia izhar. Cara izhar tu samalah di mana pun. Ini semua contoh-contoh lam yang ada hukum lam sukun yang terdapat dalam bacaan kita. Inilah dia terdapat dalam lam yang isim ataupun lam ta'rif, dalam lam amar atau lam fa'il ataupun lam haraf. Cuma yang kita nak belajar banyak dalam bacaan kita pada yang berkaitan dengan lam ta'rif. Pada alif lam qamariyah ataupun alif lam samsiah. Okey, pada lam fa'il, lam haraf, lam isim atau lam amar ni tadi mungkinlah insya-Allah saya cuba dapatkan satu masa nanti kita akan huraikan tentang hukum-hukum yang terdapat daripada kalimah-kalimah fa'il, kalimah haraf, isim ataupun amar. Contoh-contohnya pada pertemuan akan datang ni contoh dia tengok ni antara dia lah. Dia terdapat dalam fa'il madi, fa'il mudhari', fa'il amar apa semua ni. Yang ini mungkin dah lebih pada bahasa. Kalau kita belajar bahasa Arab, kita jumpalah apa perkataan-perkataan ni semua ni. InsyaAllah nanti pada pertemuan akan datang nanti saya cuba kongsikan bersama kita semua nanti insyaAllah. Baik yang tu yang
berkaitan dengan tajuk kita malam ni pada hukum lam sakinah ataupun lam sukun. Yang perlu kita jaga bacaan kita adalah hukum izhar qamari dan idgham samsi. Yang bentuk-bentuk bacaan dan contoh-contoh kalimah dia. Pada lam amal, lam fa'il tu kemudian nanti kita kongsi insya-Allah. Wallahu alam itu sedikit untuk di bab yang kelima pada kitab ilmu tajwid yang ditulis oleh Dr. Surul Syihabuddin An-Nadawi. Pagi besok insya-Allah kita akan bermula dengan hukum-hukum mudud ataupun hukum-hukum mat pada bab yang ke-6. Jadi pada hukum mat ini dia banyak tajuknya mungkin kita akan lalui 2 ataupun 3 siri baru selesai hukum mat ni. Jadi ambil masa sikit lah. Sebab apa kalau boleh saya nak fahamkan semua hukum mat ni kalau kita buat sehari pertemuan pun boleh habis. Tapi takut tak faham lah nanti kan. Jadi untuk besok kita akan berkongsi dalam hukum mat asli kumpulan mat asli. Cara nak mengenal mat asli dan hukum-hukum mat asli ada berapa jenis di dalam tu. Dan bentuk-bentuk bacaan dia. Itu yang penting. Itu saya sedikit untuk malam ni dengan pagi besok punya kelas online kita. Jadi kalau mana yang berkelapangan, pagi besok kita mula kelas online kita pukul 9 pagi. Nota saya dah postkan. Jadi mana yang tak ada nota, kalau memerlukan nota tu bolehlah minta dekat kawan-kawan mana yang dah ada nota tu, minta mereka pasing-pasing lah. InsyaAllah Itu sedikit kongsian kita malam ni, insyaAllah. Mudah-mudahan dapatlah sedikit kepahaman untuk semua, untuk membantu untuk memperbaiki bacaan kita semasa talaki nanti, insyaAllah. Mungkin kita tangguh dulu teman kita malam ni, insyaAllah Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepahaman kepada kita, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته